Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kumpulan Muda 211, kumpulan The Monarchy, Monarchy macam itulah. Okey. Selamat datang ke sesi pembentangan anda. Hari ini merupakan giliran anda untuk membuat sesi pembentangan pra-projek kumpulan anda lah. Okey. Untuk makluman anda semua, saya merupakan guru penilai untuk kumpulan anda yang akan menilai semua perkara berkaitan dengan pembentangan anda. Dan sekiranya terdapat guru penilai lain yang akan masuk dalam 2-3 minit ataupun semasa kamu tengah buat pembentangan, mereka juga akan menilai persembahan dan juga konten berkaitan dengan pembentangan anda ini. Okey. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan Muda 211 untuk membentangkan tajuk yang pertama. Dipersilakan. Okay, bismillah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum kepada Cikgu Wasnan dan juga Cikgu penyelia kami dan juga rakan-rakan ahli peserta yang lain. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek iaitu tajuk I Love Myself berdasarkan tema Sasiah Terpuji. Okay, sebelum itu nama kumpulan kami adalah The Monarchy dan ID kumpulan kami ialah Kumpulan Muda 211. Okay, next. Okay. Berikut adalah maklumat kumpulan kami. Terdiri daripada 2 sekolah sahaja, iaitu 3 peserta dari SMK Tasik Permai dan 4 peserta daripada SMK Taman Desa. Okay. Seterusnya. Okay. Objektif projek kami yang pertama, memberi kesedaran tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan keselamatan semasa COVID-19. Yang kedua, memberi tunjuk ajar perkara yang boleh dan tidak boleh semasa COVID-19 dan cara-cara membasuh tangan dengan betul. Dan ketiga, disiplin murid dalam menangani pandemik COVID-19 dalam norma baru. Okay. Sasaran projek, kami sekumpulan menyasarkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 sama ada di sekolah SMK Tasik Permai dan SMK Taman Desa. Okay. Okay. Ini carta organisasi kumpulan kami. Seterusnya. Okey. Skop tugas ahli. Pertama sekali, saya sendiri Amiruddin merupakan pengarah projek. Skop tugasan mengumpul idea berkenaan tajuk projek daripada ahli kumpulan. Seterusnya, memastikan segala tugasan dijalankan dengan lancar oleh ahli. Seterusnya, Nur Izzah Fahana sebagai naib pengarah projek menerima cadangan tambahan dalam proses perbincangan sesama ahli dan menganalisis maklumat yang diterima berdasarkan perbincangan. 3. Nurdiana sebagai setiausaha mencatat maklumat yang diterima semasa perbincangan, memasukkan atau menghantar maklumat yang terlibat kepada penyunting dan penulis skrip. Seterusnya, Muhammad Nabil Amrish sebagai penyunting ataupun editor menghasilkan atau mengedit video pembentangan, menambah kesan khas sebagai penarik video dan menunjukkan cara-cara membasuh tangan dengan betul. Seterusnya, Nur Fahana Farisha sebagai penulis skrip 1 menyediakan skrip yang sesuai untuk penghasilan video berdasarkan maklumat yang diterima dan memperbetulkan kesalahan bahasa dalam video pembentangan. Okay. Seterusnya merupakan tempoh pelaksanaan projek kami. Dimulakan dengan taklimat tugasan pada 11 Julai, seterusnya pelantikan ahli jawatan kuasa dan agihan tugasan pada 12 Julai
Pengumpulan maklumat bermula dari 13 Julai hingga 15 Ogos dan penyediaan slide pembentangan bermula 16 Ogos hingga 22 Ogos. Dan hari ini merupakan hari pembentangan slide kami. Okay. Ringkasan projek kami. Melalui pemerhatian kami, ada pelajar yang tidak tahu membasuh tangan dengan betul dan ramai yang tidak memakai pelitup muka. Selain itu, pelajar didapati sering berkumpul di luar kawasan sekolah. Seterusnya, murid akan dibantu untuk mempelajari tata cara membasuh tangan dengan betul. Contohnya, kami sebagai PRS akan mengedarkan risalah tentang langkah-langkah membasuh tangan dengan betul. Yang kedua, dari segi fizikal, murid dapat menjaga kesihatan dengan senaman ataupun lebih spesifiknya intervensi umum dan makanan yang sihat. Dari segi mental pula, murid dapat menjaga kesihatan minda untuk pengurusan emosi dengan positif. Murid akan dibantu untuk tetap menunjukkan peribadi yang terpuji walaupun dalam situasi norma baharu seperti contohnya, amalan bersalaman dengan guru dan rakan-rakan ditukar kepada tunduk hormat. Video kami ni akan kami akan menggunakan platform Google Classroom ataupun YouTube untuk menunjukkan hasil daripada video kami nanti. Okey, impak projek kumpulan kami dari segi diri kami, kita akan berasa lega kerana dapat membantu pelajar lain. Kalau dari segi murid, dapat menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Bagi sekolah pula, dapat mendidik murid menjadi lebih berdisiplin. Okey, untuk negara dapat menangani pandemik COVID-19 dengan lebih baik. Okay. Harapan kumpulan kami, hasil dari perkongsian ilmu ini, kita dapat mengaplikasikan ilmu tersebut. Seterusnya, sahsiah murid dapat ditingkatkan dan last sekali, kefahaman diri murid tentang situasi norma baru dapat dipertingkatkan. Dan yang kedua, diharapkan video yang dihasilkan bukan sahaja dapat dilihat oleh pelajar SMK Tasik Permai dan SMK Taman Desa, tetapi dapat juga diperluas ke seluruh pelajar di Malaysia. Dah tamat ke? Ya. Okay. Tak ada sekian, terima kasih. So, saya tak tahu dah tamat ke belum. Okey, terima kasih kepada kumpulan Muda 211 untuk tajuk yang pertama. Untuk penilaian daripada pihak saya nak cakap bagus. Sebab antara banyak-banyak kata apa pembentangan, yang ini saya nampak lebih berfokus dan memang tak payah cerita banyak. Memang saya dah tahu dah apa benda. Maksudnya memang kita dah tahu dah apa yang kamu nak buat. Dan saya tak perlu nak terangkan balik kepada kumpulan, kamu kena buat macam ni, tak perlu. Yang ni memang dah direct, kamu nak buat video pasal pematuhan SOP tu sendiri, betul? Lebih kurang macam itulah kan. Cuma soalan saya nak tanya, adakah apa bezanya nanti kamu punya video dengan video yang dikeluarkan oleh KPM ataupun lain-lain produksi tentang pematuhan SOP ni? Apa yang bezanya nanti? Siapa boleh jawab? Bezanya mungkin kalau kementerian menggunakan platform webtoon, kami mungkin akan menggunakan lakonan dari mungkin kami sendiri yang akan melakonkan perkara, cara-cara bagaimana kami nak tunjuk bagaimana untuk membasuh tangan dengan betul. Okay, good, bagus. Baik. Okey, kita pergi kepada objektif tadi. Tengok pada objektif. Okey. Sebelum tu saya pasal susunato dan juga grafik slide ini. Okey. Saya grafik semua tu saya letak nombor 2. Maksudnya kalau kamu dapat susunato dengan baik, walaupun grafik dia biasa-biasa je orang kata kan, tak ada masalah. Okay. Semua kena baiki dari segi susunato,
penggunaan bahasa, tata bahasa, ejaan. Kalau ada salah kena betulkan balik lah. So objektif memberi kesedaran, okey betul, tak ada masalah, memang fokus. Sebenarnya kan dia kunci kepada sama ada penilai ataupun orang luar yang nak tengok video kamu ni dia faham atau tidak video tu sebenarnya bergantung kepada objektif. Bila saya baca objektif, saya dah nampak dah ke mana hala tuju video ni. Sebab tu pentingnya objektif ni. Sebab tu kita letak objektif nombor 1 sebab kita tahu memang video ni akan memberikan kesedaran tentang pentingnya penjagaan kebersihan diri. So kita dah tahu video ni mungkin akan fokus kepada macam mana nak menjaga kebersihan diri semasa COVID-19. So kita dah tahu dah tak payah fikir-fikir panjang benda yang kamu nak sebut ni, tak ada dah. So sebab tu pentingnya objektif macam ni, clear, jelas. Okay. Lepas tu memberi tunjuk ajar. Yes, memang kita dah tahu dah memang video kamu ni memang nak tunjuk cara nak basuh tangan yang betul. So kita dah tahu. Walaupun orang kata, alah takkanlah yang buat benda ni kot benda simple ke, tapi kita tak tahu. Mungkin ramai yang tak tahu cara yang betul. Okay. So meningkatkan disiplin murid. Ini mungkin kena ubah sikit. Jadi kena lebih praktikal. Mungkin sama ada kamu mungkin kata meningkatkan kadar pematuhan. Macam itulah. Okay. Sebab bila sebut disiplin ni terlalu umum. Disiplin apa? Mungkin meningkatkan kadar pematuhan pelajar terhadap SOP yang telah dikeluarkan. So dia lebih detail lagi. So kita tahulah video ni nanti mungkin bila mungkin ada pihak-pihak lain yang nak share, orang tahu dah ini video tentang basuh tangan yang betul, cara jaga kebersihan diri yang betul. Orang dah tahu dah apa video ni pasal apa dah. So mudah, tak ada masalah. Okay. Lagi satu saya nak tanya, kamu akan lakonkan. So storyboard video ni dia akan bentuknya macam mana? Storyboard tu dia punya kisahnya secara ringkas lah, kisah dia akan jadi kisah yang macam mana? Kisah situasi ke, kisah penerangan sahaja ke, ataupun poin-poin sahaja ke, so macam mana? So bagi gambaran awal. Okay. Mungkin kami akan lakonkan satu situasi bagaimana kami nak tunjuk ajar bagaimana untuk membasuh tangan dengan betul, memakai pelitup muka dengan betul. Okay, baik. So adalah mana kamu tahulah apa yang kamu nak buat. So okay, bagus, good, tak ada masalah. Okay, so dia ada situasi. Okay, good. Carta pun okay. Sasaran juga sasaran tadi memang jelas, memang kamu dah tumpukan kepada pelajar tingkat 1 dan 2. So tak payah nak panjang-panjang, tak payah nak cerita lanjut lagi lah. Okay. Carta bagus juga, ada gambar, ada ni memang saya jelas lah. Struktur organisasi, ni pun nama dia struktur organisasi lah. Okay, good. Okay, gambar mungkin kalau boleh in future gambar tu biar yang lebih jelas dan juga yang lebih nampak lah. Okay, tak adalah nanti tengok gambar kamu kecil aja, saya tak nampak muka kamu yang sebenar macam mana. Okay, so cari yang muka yang betul-betul boleh jelas nampak besar-besar. Okay, skop tugasan saya suka sebab kamu dah jelaskan dalam skop tugasan apa yang perlu dibuat oleh setiap ahli. Cuma kalau boleh susun atur table ni, jadual ni, cuba naikkan ke atas sikit. Ni sampai ke bawah jadinya. So perkemaskan lagi jadual ni. Okay, kadang-kadang bukan semua slide kita kena follow grafik yang dah ada dekat slide tu. Mungkin kamu kena ubah sikit. Sebab tu kadang-kadang macam saya lebih suka gunakan grafik ataupun slide yang kosong. Sebab kita boleh tambah sendiri apa grafik yang kita nak di belakang. Okay? So kita akan jadi lebih kreatif dan kita boleh buat apa saja yang kita nak. So bila macam ni, kita terikat. Maknanya kalau kat bawah tu buat table tak sesuai. Jadi macam ni lah table dia tu. So tambah baikkan dari segi yang ini. Tempoh pelaksanaan jelas, tak ada masalah. So saya harap kamu punya tempoh pelaksanaan yang kamu nyatakan ni, kamu follow lah ya. Sebab kamu sendiri yang buat. Cuma kamu kekurangan satu perkara, iaitu apa yang berlaku selepas pembentakan slide. Tak ada. So benda tu kena ada lah supaya kita nampak lah. Walaupun benda tu belum berlaku, so ada cadangan. So kita tahulah kamu punya track record tu macam mana. Maknanya lepas pembentangan, pelaksanaan tugasan, buat rakaman bila sunting bila apa. So benda tu dia akan ada jadual dia, so mudah untuk kamu
follow dia punya tu lah. Okay. Lepas tu ringkasan tadi, ringkasan lebih kepada okay, saya dah nampak apa yang kamu nak jelaskan. Okay, kat sini. Tu saya kata tadi, kalau kamu jelaskan macam ni, okay, cuma saya lebih suka kalau kamu pecahkan dia dalam bentuk tajuk-tajuk terus. Contohnya, tajuk pertama, basuh tangan. Kedua, apa dia? Apa ni? Keduanya pasal senaman, contohnya kan. Okay. Ketiganya ialah apa dia. So macam tu. Mungkin kamu kata kamu decide 3 tajuk je sebab 3 minit kan. Lebih kurang video dia 3 ke 5 minit kan. So buat terus macam tu. So lepas tu hurai sikit-sikit macam tu. So dia akan lebih nampak benda tu lah. Apa yang kamu nak buat dalam isi kandungan dalam video tersebut sebenarnya. Okay. Apa maksud kamu melalui platform Google Classroom dengan YouTube ni? Kamu nak upload dia ke macam mana? Yes. Okay. Bila hasil daripada video tu kami akan upload ke dalam Google Classroom ataupun YouTube. Okay, good. Terima kasih. Impak dia. Okay, untuk impak ni saya nak kamu perkemaskan lagi. Okay, takkanlah impak video ni pada diri kamu rasa lega nak bantu kawan lain. Macam tu je. Macam tu kan. Lega macam tu je. So kepada diri kita mungkin mana kita rasa lebih kebertanggungjawaban kita dalam membantu rakan-rakan lain jadi lebih tinggi. Contoh macam tu. Ayat pun biarlah bombastik sikit kan. Nak hantar ke peringkat lebih tinggi ni rasa okey lah juga. Ini rasa lega. Apa yang leganya? Macam tu. Okay. Murid dapat menjaga kesihatan dan kesihatan diri. Mungkin kena buat impaknya lah. Murid akan lebih peka dan juga prihatin dengan dengan penjagaan kesihatan diri dan kebersihan diri. Macam tu. So dia lebih ayat tu kena lebih cantik lagi. Okay. Sekolah dapat membantu pihak sekolah untuk memberi pencerahan kepada semua warga sekolah tentang kepentingan macam tu. So dia lebih jelas lagi. Okay. Negara mungkin sebagai salah satu cara untuk membantu negara untuk mencapai sifar pandemik COVID-19, contoh macam tu ayat. So ayat tu biar yang cantik dan okey sikit lah. Okay. Ini macam ayat sekolah rendah je macam tu lah, lebih kurang macam tu je lah. Tapi betul je, tak ada masalah. Cuma tengok level jugalah supaya dia lebih okey, bagus lagi lah. Okay. Harapan. Okay, untuk harapan tak ada masalah. Mengaplikasikan ilmu tersebut saya dapat dipertingkatkan kefahaman diri tentang situasi ni. Sama juga macam saya kata tadi, kalau boleh ayat tu cuba dimurnikan lagi. Okay. Dapat mengaplikasikan ilmu apa? Kepada siapa? Okay. Sasian murid dapat ditingkatkan. Apa sasian murid yang dapat ditingkatkan tu? Okay. Sejauh mana dia ditingkatkan? Okay. Kefahaman diri tentang situasi normal baru tu, kefahaman dari segi apa? Tata cara ke apa ke. So benda tu dia kena lebih detail lagi. Okay. Okay, yang lain-lain tu tak ada masalah lah saya rasa kan. Yang tu tak ada masalah. So pada pandangan saya, slide kumpulan kamu ini untuk tajuk pertama ni kita boleh luluskan terus, tak ada masalah. Cuma perlu ada sedikit pindaan dari segi apa yang telah saya komen tadi lah. Okay. So selepas ini kamu kena hantar yang telah diedit oleh untuk yang slide ni telah diedit pada guru penasihat kamu. Guru penasihat kamu akan hantar pada saya untuk saya buat semakkan. So semakkan tu saya akan buat. Kalau selagi ada kesalahan, selagi itulah kena buat pembetulan. Okay. Okay, itu untuk kumpulan untuk tajuk yang pertama. Untuk tajuk yang kedua, dipersilakan. Okay, kita akan teruskan. Okay. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Ini slide tak nampak. Sekejap. Tak nampak slide lah. Okay, baiklah. Tak apa, saya sambung. Berdasarkan tema kedua iaitu minda sihat,
kami memilih tajuk Minda Bangkit Hebat dan objektif kumpulan kami adalah untuk membantu murid dengan memberi maklumat tentang ilmu menguasai minda supaya dapat mengatasi stres di kalangan pelajar tingkatan 5. Seterusnya, membantu murid menangani masalah kebimbangan dan rasa tidak yakin pelajar untuk menghadapi peperiksaan SPM melalui kata-kata positif. Lagi sekali, membantu murid mengawal stres supaya dapat meningkatkan minda positif melalui teknik pernafasan dan senaman minda. Terusnya, sasaran projek kami, fokus diberikan kepada murid yang mengalami stres, khususnya kepada murid tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM. Skop tugasan, saya sebagai pengarah mengumpul idea berkenaan tajuk projek daripada ahli kumpulan, memastikan segala tugasan dijalankan dengan lancar oleh ahli kumpulan. Iza sebagai naib pengarah projek menerima cadangan tambahan dalam proses perbincangan, menganalisis maklumat yang diterima berdasarkan perbincangan. Nurdiana sebagai setiausaha mencatat maklumat, menghantar maklumat yang terlibat kepada penyunting ataupun editor nanti. Seterusnya, Wahida menghasilkan ataupun mengedit video perbentangan dan menambah kesan khas sebagai penarik video. Sabrina sebagai menyediakan skrip yang sesuai untuk penghasilan video berdasarkan maklumat yang diterima dan memperbetul kesalahan bahasa dalam video pembentangan. Okey. Tempoh pelaksanaan macam biasa taklimat tugasan. Yang kedua, pelantikan jawatankuasa. Yang ketiga, agihan tugasan. Yang keempat, pengumpulan maklumat. Yang kelima, penyediaan slide pembentangan projek. Dan yang terakhir, pembentangan slide. Okey. Seterusnya, penerangan ringkas. Yang pertama, berdasarkan soal selidik norma baru dari Kementerian Pendidikan Malaysia kepada pelajar tingkatan 5, didapati 25 orang pelajar daripada 110 orang pelajar tingkatan 5 mengalami tekanan perasaan. Yang kedua, melalui projek yang akan dilakukan, pelajar akan dibantu untuk set semula pemikiran mereka supaya kembali berani dan bermotivasi untuk menghadapi situasi persekolahan norma baru. Dan yang ketiga, membuat video intervensi umum cara mengatasi stres melalui teknik pernafasan dan senaman minda supaya dapat membangkitkan minda yang hebat. Okay, cadangan kandungan projek, memberi maklumat pentingnya kata-kata positif. Yang kedua, cara-cara mengatasi stres. Yang ketiga, teknik pernafasan yang betul dengan cara lakukan latihan pernafasan yang boleh meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sel tubuh badan bagi mengurangkan ketegangan. Dan yang terakhir, senaman minda. Okey, itu sahaja. Impak projek. Dari segi individu, keputusan SPM semakin baik. Dari guru kepada guru, memudahkan guru untuk menyampaikan ilmu. Sekolah bantu meningkatkan grade purata sekolah dan masyarakat membantu melahirkan masyarakat yang hidup dalam kesejahteraan. Okey, itu sahaja. Seterusnya. Okey. Harapan kami melalui projek ini adalah berdasarkan elemen parti seperti di bawah, iaitu percaya. Pelajar akan semakin percaya dengan diri mereka sendiri. Azam, pelajar akan lebih berazam untuk berjaya. Rajin, pelajar menjadi semakin rajin. Tekad, iaitu pelajar dapat meningkatkan tekad untuk berjaya. Dan akhir sekali, yakin, iaitu pelajar semakin yakin dengan dirinya. Dan terima kasih. Okey, terima kasih Kumpulan Muda 211 untuk tajuk Minda Bangkit Hebat. Satu je saya boleh kata.
Memang hebat. Okay, kumpulan ni bagus. Dia punya tu memang berfokus. Memang saya boleh kata apa, memang kita dah tahu dah. Saya tak payah fikir panjang dah. Saya tak perlu nak jelaskan apa-apa. Memang kamu dah on the track. Okay. Cuma kalau saya nak tanya pun saya akan tanya soalan yang sama, iaitu macam mana kamu nak buat storyboard dia macam mana, apa semua tu lah. Tapi dah dijelaskan. Okay. Cuma dari segi impak tu, buka slide impak, macam saya kata tadi, impak tu kena lebih spesifik dan relate dengan projek kamu. Impak video ni kepada individu lebih orang kata apa, lebih mungkin terbuka untuk berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan minda sihat. Okay. Yang ini kan macam keputusan SPM, memudahkan guru menyampaikan ilmu, bantu meningkatkan grade purata. Ini lebih pada impak di pihak yang tak ada kena-mengena dengan projek ni. Maksudnya memanglah dia ada relationship tu ada. Cuma kita sebenarnya nak bila orang tengok video ni sebagai seorang pelajar yang ada masalah isu berkaitan dengan minda sihat, dia boleh bangkitkan keinginan kepada diri dia untuk berubah. Kita nak bantu dia mensejahterakan minda dia. Mungkin antara individu, antaranya membangkitkan mewujudkan kesejahteraan mental yang baik. Okay, kepada guru, memudahkan guru untuk membantu menguruskan minda sihat di kalangan pelajar. So dengan video ni bila cikgu tengok, cikgu tahu dah apa nak bantu, macam mana cara nak bantu rakan-rakan di sekolah, anak murid di sekolah untuk minda sihat. Macam tu, itu yang kita nak. Okay, itu yang kita nak. Okay, sekolah dapat mempermudahkan sekolah untuk mengaplikasikan minda sihat dengan mengaplikasikan rawatan, intervensi berkaitan dengan minda sihat kepada pelajar dengan jayanya. So macam tu, dia benda-benda macam tu dia lebih baik ayat-ayat macam tu lah. Okay, so ikut saya tak ada masalah. Okay, cuma grafik slide tu pun kena ditengok kembali, sebab kadang-kadang ada grafik ni yang mungkin menutup perkataan-perkataan yang boleh dijadikan sebagai key point yang penting lah. Okay, so boleh gunakan komen saya yang sebelum ini dalam dalam yang kedua ni juga, sebab lebih kurang sama je isu-isu yang saya nampak, lebih kurang sama je dia punya kesalahan. Cuma yang slide kedua ni memang nampak lebih berfokus lagi lah. Memang kita dah tahu dah apa nak buat dah. Saya siap dengan harapan, siap ada dengan akronim lagi. So bagus. So kumpulan ni memang sangat bagus. Memang saya salute, kamu berjaya menghasilkan satu presentation yang sangat baik. Okay, dengan penjelasan yang ni lah orang kata ada short, simple, yang mantap orang kata, yang ringkas, yang padat, yang mudah untuk orang dengar. Dan orang, maknanya kalau saya bagi je slide ni saya bagi bodoh-bodoh je pada orang yang mungkin tak pernah tengok kamu punya presentation, dia faham dan dia tahu apa benda yang kamu nak buat. Itu objektif kenapa kita buat presentation ni. Maknanya kalau kata kamu tak perlu buat banyak pun major correction dalam kamu punya ni, cuma kamu kena ubah beberapa perkara lah, seperti yang saya telah nyatakan dari segi grafik, slide, susun atur dan sebagainya lah. Okay, impak, harapan tadi tu pun kena diperkemaskan. Okay, banyakkan guna tools dalam Microsoft PowerPoint ni, contohnya alignment, bullet, numbering, semua tu memang digunakan untuk mencantik dan menjadikan kamu punya slide lebih tersusun dan profesional. Okay, so saya ucapkan tahniah kepada kumpulan Muda 211 atas presentation yang terbaik. Saya berani mengatakan kumpulan ini kumpulan yang paling terbaik setakat ini yang membuat presentation. Okay, dan saya sangat berpuas hati untuk tahap muda ya, untuk tahap muda saya sangat berpuas hati dengan apa yang tu, sebab dia dah terfokus. So kita penilai pun di kalangan saya, pada pandangan saya memang tak perlu lagi kita nak bagi cadangan, nak kena buat ini, nak kena buat itu. Okay, cuma yang saya rasa dia punya content, macam kalau saya tanya balik kamu nak buat macam mana, scene dia macam mana, saya rasa lebih kurang sama macam yang sebelum ni jugalah. Dia punya tu, ada lakonan apa semua tu lah. Okay, so itu saja di pihak saya. Terima kasih banyak-banyak. Dia kalau kumpulan ni senang, kalau kumpulan tu memang dah capai apa kita nak, sekejap je kita buat pembentangan, setengah jam je, tak payah banyak. Okay, terima kasih cikgu. Saya rasa itu saja di pihak saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian kamu untuk membentangkan slide kamu. Okay, sebelum saya terlupa, pastikan buat
pindaan kepada perkara yang perlu dipinda. Selepas itu hantar slide kamu kepada guru penasihat masing-masing dan guru penasihat akan hantar kepada saya untuk buat semakan. Saya akan buat semakan beberapa kali semakan kalau ada lah. Kalau banyak, kalau sekali je saya semak dah okey, lepas tu kamu hantar balik okey, tak ada masalah lah. Okay, kalau ada masalah lagi, selagi itulah kita kena buat semakan dan penambahbaikan. Okay, dan selepas itu nanti guru penasihat kamu akan serahkan kepada kamu link untuk link sinopsis yang mana kamu kena isi untuk memudahkan kami simpan sebagai langkah kalau kata kita nak bawa ke peringkat lebih tinggi lagi lah video kamu ni. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih atas kerjasama masing-masing. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Bagus. Saya tak sabar-sabar nak tunggu apa hasilnya video tu nanti. Okay, kalau kata video kamu hasilkan tu boleh jadi viral, baguslah. Okay, jadilah video viral sampai boleh masuk multi viral. Jangan lupa saya sebut nama saya dekat multi viral tu nanti lah ya. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.